Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Apakah rahsia di sebalik kisah Nabi Ibrahim ini ada di pelbagai surah? Apa sebab kisah Nabi Ibrahim ini tutup pintu? Apa sebab kisah Nabi Allah Ibrahim ini Allah tidak himpunkan sahaja dalam satu surah, iaitulah surah Ibrahim. Ia memang ada dalam Quran pun, tetapi Al-Quran begitulah sifatnya dan hakikatnya. Ia adalah kalam Allah yang membawa petunjuk kepada manusia. Ia bukan buku sejarah. Jadi bila sebut petunjuk, ada tema-tema tertentu kepada setiap surah. Ada isu-isu besar kepada setiap surah yang Allah Subhanahu wa taala mahu tangani. Sebagai mukaddimah, dalam ilmu Quran ataupun ulumul Quran, tuan-tuan puan-puan, kita akan mendapati para ulama bila membahaskan tentang ilmu-ilmu Al-Quran ini, mereka pasti mendahulukan tentang asbabun nuzul sebelum satu lagi ilmu, iaitulah ilmu munasabah. Okey. Asbabun nuzul ni apa? Asbabun nuzul adalah ilmu tentang apa yang menyebabkan surah itu turun. Okey. Ilmu asbabun nuzul adalah sebab-sebab penurunan surah berkenaan. Okey. So jelas apa itu asbabun nuzul. Tetapi ada satu lagi ilmu ini disebut ilmu munasabat. Ilmu munasabah. Yang mana ilmu munasabah ini adalah ilmu mengkaji rahsia susunan ayat dan susunan surah. Kenapa lepas ayat ini, ayat ini? Kenapa lepas kisah ini, kisah ini? Kenapa selepas surah ini, surah ini? Jadi itu namanya ilmu munasabah. Jadi malam ni kita telah pelajari definisi dua jenis ilmu, boleh? Dan untuk makluman, kebanyakan karya-karya ulumul Quran, pasti para ulama dalam susunan topik-topiknya, mereka akan menyebut terlebih dahulu ilmu asbabun nuzul sebelum ilmu munasabah. Kenapa? Kerana kedua-dua ilmu ini penting untuk memahami ayat-ayat Allah. Kedua-dua ilmu ini penting untuk mentafsirkan ayat-ayat Quran. Apa maksud ilmu asbabun nuzul penting? Sebab kadang sesuatu ayat tu kita susah nak faham, melainkan menerusi cerita yang berlaku kepada Nabi ataupun cerita yang berlaku kepada para sahabat. Dengan cerita-cerita yang sahih sampai ke telinga kita, baru kita faham rupanya, oh begitu maksud ayat ini. Bila kita tak refer peristiwa-peristiwa tertentu pada waktu Nabi hidup, susah nak faham ayat berkenaan. Sebagai contoh, ayat pertama surah At-Tahrim menceritakan tentang, wahai Nabi, mengapakah kamu mengharamkan perkara yang telah dihalalkan Allah, mencari keredaan isteri-isterimu? Kalau kita baca, insya-Allah kita boleh faham ayat tu pasal apa. Tetapi peranan peristiwa yang berlaku yang menyebabkan ayat itu turun, menyebabkan anda lebih jelas tentang ayat tu pasal apa. What's the point? Okey, ayat tu berbunyi, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi marda, mencari redha isterimu, isteri-isterimu. Kita faham ayat tu, Nabi telah mengharamkan sesuatu yang halal untuk mencari redha isterinya. Tetapi apa peranan asbabun nuzul? Dia menyebabkan anda lebih jelas tafsir ayat berkenaan. Oh, rupanya peristiwanya adalah Nabi di rumah. Nabi SAW di rumah Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah telah menyatakan mulut Nabi berbau madu. Nabi makan madu di rumah Zainab
isteri baginda juga. Sebenarnya mulut Nabi tidak berbau, ia hanya cerita yang diada-adakan oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kerana Nabi terkejut, Hafsah kata bau mulut Nabi berbau. Nabi terus berkata, mulai hari ini saya mengharamkan madu daripada saya memakannya. Dan mohon jangan dimaklumkan kepada sesiapa yang saya telah mengharamkan madu ini kepada diri saya sahaja. Jangan beritahu kepada sesiapa, wahai Hafsah. Oh, baru jelas ayat tu mengenai apa. Okey? Tetapi pengajaran ayat berkenaan tidak terikat dengan cerita pada masa lampau. Pengajaran ayat tu tidak terikat hanya kepada Nabi. Pengajaran ayat tu tidak terikat kepada cerita Nabi sahaja. Kerana kita ada kaedah al-ibratu bi'umumil lafaz. Ibrah pengajaran ayat tu memang Allah jadikan umum. Jangan haramkan perkara yang dihalalkan. Asbabun nuzul kata madu. Pengajaran para pendakwa, agamawan, para ulama, jangan mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah. Jangan sempitkan agama ini tanpa dalil, tanpa kefahaman yang sahih. Okay, boleh faham? Jadi itu disebut sebagai asbab an-nuzul. Ini dipanggil ulum Al-Quran. Kita akan mendapati bab asbabun nuzul pasti diutamakan oleh para ulama kerana ia adalah syarat tafsir ayat Quran. Sekiranya ayat berkenaan ada asbabun nuzul. Tetapi kebanyakan ayat Quran memang tak ada asbabun nuzul. Riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul ini pun ada yang sahih, ada yang tak sahih. Jadi keluarlah satu lagi ilmu untuk memastikan tafsiran ayat berkenaan betul. Ustaz, ayat ni tak ada asbabun nuzul ni. Apatah lagi surah-surah yang turun di Makkah. Memang susah nak jumpa asbabun nuzul surah-surah yang lebih daripada 80 surah dalam Quran. Sebab asbabun nuzul ni dia membabitkan ingatan para sahabat, dia membabitkan catatan, dia membabitkan dokumentasi. Jadi di Mekah, suasana mencatat, suasana menghafal masih belum wujud kalau nak dibandingkan dengan Madinah. Kerana suasana Makkah, anda semua sedia maklum, adalah suasana yang menghalang daripada berkembangnya hafiz, ya, hafazan dokumentasi kerana tekanan yang dahsyat di Makkah. Maka lahirlah satu ilmu satu lagi disebut sebagai ilmu munasabah. Ini sebahagian daripada kaedah-kaedah tafsir. Munasabah ni maksudnya apa? Bila ayat tu tak ada asbabun nuzul, maka untuk supaya pentafsiran kita benar, kita kena rujuk konteks. Ini bahasa Melayu lah bagi faham makna munasabah. Apa konteks ayat ni? Apa yang menyebabkan cerita ini muncul? Maka apa yang disebut dalam ilmu munasabah, saya telah sebutkan tadi, ia adalah ilmu mengkaji hubungan antara ayat. Kenapa selepas cerita ini datang cerita itu? Kenapa selepas cerita Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud, tiba-tiba ada cerita lelaki mati 100 tahun? Kemudian ada cerita Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Kenapa susunan begitu, Ustaz? 1 Nabi Ibrahim dengan Namrud, 2 lelaki mati 100 tahun, 3 Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Ibrahim 1, Ibrahim 3, tengah lelaki mati 100 tahun. Kenapa tak sekalikan sahaja 1 Ibrahim, 2 Ibrahim, 3 baru lelaki mati 100 tahun? Kenapa susunan begitu? Jawapan mudahnya, itulah susunan di Lauh Mahfuz. Tetapi ulama memahami Allah kurniakan akal untuk berijtihad. Allah kurniakan akal untuk bertadabbur. Lalu salah satu perkara yang boleh dilakukan tadabbur adalah mengkaji rahsia di sebalik susunan ini.
Jadi tuan-tuan, ilmu munasabah ini adalah ilmu yang mana mengajar kita bacalah apa-apa kisah daripada awal surah, supaya we get the point. Jadi itu yang akan saya kongsikan sekarang. Kisah Nabi Ibrahim, kenapa bertaburan dalam Quran? Kenapa surah Maryam ada babak baginda berdakwah kepada ayahnya dengan sangat panjang lebar, sedangkan dakwah baginda kepada ayah tidak pernah diperincikan Al-Quran kecuali dalam surah Maryam. Soalan, kenapa surah Maryam memaparkan dengan terperinci dakwah Nabi Ibrahim kepada ayah, dan tak ada babak baginda berdakwah kepada kaum yang menyembah berhala? Jadi apa yang bakal berlaku malam ini adalah very highly order thinking. Memang aras tinggi sedikit. Kalau tuan-tuan puan-puan dapat memahami, dan saya doakan anda dapat memahami, ia adalah satu perkara yang saya kira sukar untuk diperolehi di tempat lain. Kerana ilmu ini adalah ilmu yang memerlukan kepada kajian yang mendalam, cermat, mengamati karya-karya para ulama, dan saya datang malam ini untuk sebutkan dengan bahasa yang mudah-mudah saja. Okey. Jadi asas kita nak berjalan malam ini adalah ilmu ini. Kenapa ilmu ini penting? Kerana ilmu ini mengajar konteks sebelum teks. Apa sumbangan ilmu ini? Ilmu ini mengajar saya kalau nak baca, nak faham pengajaran kisah Nabi, saya kena baca daripada awal surah. Baca dari awal surah. Kenapa? Kenapa kena baca dari awal surah? Kerana Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan tujuan surah itu diturunkan di awal-awal surah itu. Maka segala yang berlaku dalam sesuatu surah, segala susunan dan segala apa yang ada di dalam sesuatu surah, seperti kisah, seperti perumpamaan, seperti ayat-ayat kauniyah, semuanya adalah ditentukan oleh tujuan surah itu turun. Di mana ustaz saya nak tahu tujuan surah itu diturunkan? Beri perhatian kepada pembukaan surah, fawatih surah. Ini sumbangan besar ilmu munasabah. Para ulama yang terjun dalam ilmu ini sangat ramai, tetapi kesimpulan untuk kita orang awam, kenapa ulama-ulama buat kerja-kerja macam ni? Dia nak ajar kita supaya kita tak terlalu gairah nak tanya soalan Zulaikha kahwin tidak dengan Yusuf tu. Sebab yang biasa gairah tanya soalan ini, dia tak faham surah Yusuf turun sebab apa? Kerana dia tak baca daripada awal. Kalau dia baca daripada awal, we get the point. Allah Ta'ala nak kita ni jadi orang yang objektif, sentiasa bergerak. Waqsid fi mashyik waghdud min sautik. Itu kan pesan Luqman. Waqsid fi mashyik. Apa tafsir waqsid fi mashyik? Masa berjalan hendaklah waqsid. Terjemahan kata bersederhana kan? Bersederhana kan dalam berjalan. Tidak terlalu pantas, tidak terlalu perlahan. Ya, kerana terlalu pantas ia adalah simbol terlalu keduniaan, materialistik. Terlalu perlahan ia adalah simbolik kepada terlalu lembab, lambat, malas. Adapun pertengahan itu Allah gunakan perkataan waqsid. Tetapi Al-Maududi mengatakan waqsid itu asal daripada perkataan qasad. Anda biasa dengar kan? Maqasid. Akar kata sama. Sebelum berjalan kena ada qasad. Sebelum berjalan kena ada maksud. Jadi sebelum berjalan, kerana surah ini seperti taman, anda akan mengembara di dalamnya, anda mesti jelas anda nak cari apa. Sebab itu banyak sangat pembukaan surah Allah menyebut mubin, mubin, mubin kan? Biasa dengar perkataan mubin, mubin, mubin. Bahkan mungkin anda suka baca surah Yasin kerana ada 7 mubin bagi mendapatkan barang yang hilang. Mubin, mubin. Tapi sebenarnya mubin itu dalam surah Yusuf contohnya, mubin itu banyak tafsirannya, tetapi antara tafsirannya adalah sebelum tu, mubin tu maksudnya apa? Jelas, menjelaskan, menyatakan, tiada lagi sebarang kesamaran.
Quran menjalankan fungsi bayyinah. Quran menjalankan fungsi memperjelas. Memperjelas apa? Memperjelas apa keperluan kamu. Banyak benda kita nak sebenarnya tidak perlu. Banyak perkara yang kita mahu, bagi Allah ia bukan keperluan utama. Ia perlu jatuh pada nombor 2, nombor 3. Bila kita tidak jadikan Quran sebagai petunjuk, benda nombor 3, benda nombor 4 bagi Allah jadi nombor 1. Alhaakum at-takatsur contohnya. Ya. Benda yang jatuh nombor 3, nombor 4 dalam hidup kita, bagi Allah itu nombor 1. Maka Quran menjalankan fungsi mubin, memperjelaskan apa yang prioriti, memperjelaskan apa yang utama. Kerana antara tafsiran mubin dalam surah Yusuf adalah memperjelaskan apa keperluan sebagai seorang khalifah. Jadi dalam hidup ni ada banyak benda penting-penting, tetapi kebanyakan kita suka bekerja dengan benda-benda urgent dan segera. Waktu kalau kita belajar time management, dia ada urgency dan dia ada importancy, kan? Sepatutnya kita ini kena ada kuadran 1, kuadran 2, kan? Importancy and urgency. Ya, apa benda saya merepek ni, tuan-tuan baca sendirilah. Okey. Baik, kenapa kedua-dua ilmu ini penting? Okey, malam ni memang kita nak fokus di sini, tetapi saya simpulkan setiap ayat bila turun, ia memang sesuai dengan zaman, sesuai dengan manusia yang menerima Quran pada waktu itu, dan ia juga sesuai dari sudut susunan di Lauh Mahfuz. Contohlah, tuan-tuan, saya guru, anda pelajar. Ada kalangan anda yang saya tahu ada masalah tertentu. Saya pun tulis sekeping surat untuk memberikan motivasi. Saya tahu permasalahan anda. Saya pun utuskan surat satu helai, dan bila anda membacanya, anda merasakan apa? Anda dapat rasa segala persoalan dalam fikiran anda terjawab. Anda seperti mendapat ubat kepada segala penyakit. Hebat benar ustaz tu. Dia telah memberikan kepada saya ketenangan dan kedamaian. Seminggu selepas kelas berkenaan, saya mendapati anda ada masalah baru pula. Saya pun tahu masalah berkenaan, saya tulis surah yang kedua. Dan bila anda membaca surah berkenaan, anda kata, Masya Allah, hebatlah guru ni. Ini masalah saya yang berbeza daripada minggu lepas. Tetapi dia sangat bijak tackle isu berkenaan. Saya rasa tenang dan damai dengan surat kedua ini. Minggu seterusnya, anda ada masalah yang berbeza daripada masalah sebelum-sebelumnya. Masalah pertama barangkali masalah kewangan. Masalah kedua barangkali masalah rumah tangga. Minggu ketiga anda ada masalah kesihatan. Saya yang sama menulis sepucuk surat, utuskan kepada anda, dan bila anda baca, anda rasa seperti anda menerima sesuatu yang sangat berharga, yang memberi anda kekuatan. Ia adalah isu yang berbeza-beza, kan? Ia adalah masalah yang berbeza-beza, kan? Tetapi sungguh bijaksana, kerana setiap surat berkenaan menjawab persoalan. Kemudian selepas beberapa tahun, didapati jumlah surat-surat yang telah diberikan kepada anda yang berkenaan, yang ada banyak masalah tu, didapati ada 114 masalah dia tu. 114 masalah. Banyak betul masalah dia. Entah sesiapalah, dia pergi susun surat-surat tu. Daripada masalah pertama, masalah kewangan, masalah kedua, masalah rumah tangga, masalah ketiga, masalah kesihatan, 114 masalah. Hamba Allah pergi susun surat-surat tu di muzium. Dan dia mendapati susunan berkenaan menarik. Tidak menyedari, tidak disedari rupanya susunan itu adalah satu perjalanan yang tersusun. Lalu apa kesimpulan? Kesimpulannya, guru berkenaan
Dia bukan sekadar tahu masalah anda, lalu dia utuskan surat yang sesuai dengan masalah anda. Dia tahu keseluruhan masalah anda sampai masa akan datang. Dan dia sudah rangka apakah surat-surat yang sesuai berdasarkan masalah anda ke depan. Dan dia Maha bijaksana menjadikan kesemua 114 surat ini berangkai, berantai, berhubung antara satu sama lain, saling melengkapi, sehingga seorang yang mengkaji akan mendapati ini tidak boleh dilakukan oleh manusia. Jadi inilah perumpamaan bagi faham kedua-dua ilmu ini. Okey, saya bagi contoh surah Maryam. Malam ni kita tak nak sentuh dua-dua, memang akan ambil masa, tapi saya bagi contoh kepada satu surah sahaja, dengan harapan tuan-tuan berkeinginan nak belajar dengan lebih lanjut kedua-duanya sekali kepada satu surah. Kita ambil satu contoh surah Maryam. Dalam surah Maryam ada cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Lalu ayahnya benci dan menghalau dia keluar daripada rumah. Kita lihat cerita berkenaan dari perspektif asbabun nuzul. Lalu didapati tak ada riwayat yang jelas menyebut tentang kisah itu turun sebab apa, ataupun surah itu turun sebab apa. Barangkali tiada riwayat yang jelas yang berstatus sahih yang menyebut telah berlaku satu peristiwa, fanazalat hadhil ayat, telah berlaku satu peristiwa menyebabkan surah ini turun. Kebanyakan ayat-ayat begini dia dalam surah-surah Madaniyah. Tetapi dalam surah-surah Makkiyah seperti surah Maryam, susah nak jumpa statement berkenaan yang sahih. Jadi para ulama menggunakan kaedah, kalau tak jumpa riwayat yang sahih, kita tengok nas Quran saja. Kerana pastinya nas Quran memaparkan suasana penurunan surah berkenaan. Inilah perkara yang dititik beratkan oleh orang-orang penting dalam tafsir seperti Said Qutb. Seperti Said Qutb. Ketika anda tak jumpa riwayat-riwayat yang para sahabat kata telah berlaku satu peristiwa lalu turun satu surah, maka dalam hal ini bila tak ada faktor-faktor eksternal, anda gunakan faktor internal. Said Qutb dalam penjara memerhatikan dengan teliti dalam surah tu ada tak gambaran kepada suasana surah. Dalam surah tu ada tak gambaran suasana sirah? Kerana kita kena pegang betul-betul kepada surah 25 ayat 33. Kita juga kena pegang betul-betul surah 17 ayat 106. Okey? Apa cerita? Ceritanya adalah surah 25 ayat 33, Allah Ta'ala sebut perkataan ahsana. Bukan. Betul lah. Ahsana tafsirah. Dan keyword penting bagi yang kedua adalah ala mukthin. Suratul Isra, yang ni suratul Furqan kot. Betul kan saya kalau saya salah? Ahsana tafsirah surah apa? 25. Surah apa? Furqan kan? Alhamdulillah. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka. Mudah fahamnya begini. Tak ada surah turun melainkan bersifat ahsana tafsirah. Setiap surah turun akan bersifat mentafsirkan dengan pentafsiran yang lebih baik. Apa maksud surah-surah yang turun kemudian menjadi lebih baik ataupun ahsan daripada surah-surah sebelumnya? Adakah ini bermakna ada surah yang
A markah dia, ada surah yang markah dia B. Tidak. Perhatikan ayat berkenaan wala ya'tunaka. Cuba baca ayat full dia. Bantu saya. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ayat tu nak cerita orang-orang kafir sentiasa akan mendatangkan masal. Kamu ni umpama tukang sihir, kamu ni seperti orang gila. Bila umpama, bila seperti, itu masal. Dalam bahasa mudahnya, orang kafir sentiasa mencipta pelbagai tuduhan. Dan 23 tahun atau 13 tahun Nabi di Makkah, kalau anda baca kompas saya tu, anda akan faham apa yang saya maksudkan sebagai pelbagai pertuduhan dan cabaran. Bawah tu, Nabi tidak pernah mengalami hari-hari yang sama sahaja. Kafir berdasarkan ayat berkenaan sentiasa create something yang baru kerana kegagalan kempen sebelumnya. Mereka create something yang baru, dan setiap kali mereka create something yang baru, Allah turunkan surah ahsana tafsira, yang bukan bermakna surah ni lebih baik daripada surah sebelumnya. No, ia bermakna surah itu sesuai dengan situasi Nabi waktu tu. So penting asbabun nuzul untuk tahu peristiwa, serangan, tuduhan, cacian, apa yang dilontarkan oleh orang kafir yang menyebabkan Nabi sesak nafas. Tiba-tiba Allah turunkan surah seperti Allah berikan bekalan oksigen. Akhirnya Nabi dapat bernafas, alhamdulillah, dengan kembali stabil. Jadi boleh dikatakan ahsanat tafsira adalah serangan daripada pihak luar. Allah jawab serangan berkenaan dengan surah. Tuduhan lain, jawapan lain. Tuduh kod lain, jawapan kod lain. Bersesuaian dengan serangan, Allah turunkan surah. So dia eksternal. Manakala suratul Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Ibnu Kathir rahimahullah mentafsirkan 'ala mukthin adalah mahlin. Baca perlahan-lahan kepada para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tak ada sebarang serangan, tak ada sebarang tuduhan berat, tetapi surah boleh turun, surah baru boleh turun, bukan kerana serangan orang-orang kafir, tetapi untuk Nabi berikan kedamaian pada para sahabat, untuk Nabi membacakan perlahan-lahan sampai para sahabat rasa kuat dan kental iman. Jadi boleh dikatakan 17106 ini internal factor yang menyebabkan surah turun. Contoh ya, cerita Nabi Musa sangat banyak turun di Mekah. Tahu kan? Cerita paling banyak dalam Quran ini cerita Nabi Musa. Adakah kesemua cerita Nabi Musa yang sangat kerap muncul dalam Quran ini menunjukkan setiap kali surah baru turun boleh dikatakan sangat banyak dan kerap cerita Nabi Musa muncul? Adakah cerita Nabi Musa itu turun untuk menjawab kafir Quraisy? Ya, ada tuduhan kafir Quraisy seperti menuduh Nabi ahli sihir, yang mana sebiji dengan tuduhan Fir'aun kepada Musa. Lalu turun cerita Nabi Musa sesuai dengan pertuduhan ataupun masal daripada kafir Quraisy. Turun surah yang sesuai ahsana tafsira dengan pertuduhan dan serangan. Tetapi tuan-tuan, suratul Qasas, para ulama kata ia turun kerana para sahabat, walaupun tak sebut di mulut, Allah tahu internal, mereka nak tahu lebih lanjut tentang kisah Nabi Musa. Kita dah banyak dengar kisah Nabi Musa secara serpihan, rengkas-rengkas. Boleh tak detail sikit supaya menjadi kekuatan? Sebab tu suratul Qasas sangat detail cerita Nabi Musa, bahkan sejak daripada lahir, apa berlaku kepada Musa. Dan dikatakan suratul Musa, suratul Qasas itu suratul Musa, daripada awal hingga ke akhir hanya cerita Nabi Musa. Jadi faham kan? Ini perkara yang saya nak tekankan sebagai mukadimah. Dengan disiplin ini kita berjalan. Boleh ya? Jadi kalau tadi saya sebut Nabi Ibrahim dalam surah Maryam dengan faktor internal,
surah ini turun didapati berdasarkan kisah Nabi Ibrahim. Para sahabat dihalau keluar daripada tanah air. Para sahabat dihalau keluar daripada rumah sendiri. Kerana kisah Nabi Ibrahim dalam surah Maryam adalah kisah Nabi menyampaikan kebenaran. Akhirnya harga yang perlu dibayar adalah nyah kau daripada rumah ini. Aku tidak mahu lagi melihat wajahmu. Kalau aku lihat wajahmu dan menerangkan ayat-ayat Allah, akan kurejam. Jadi by text anda sedang membaca sirah Nabi sebenarnya. Sebab itu para ulama mengatakan surah Maryam turun menjelang para sahabat berhijrah mencari perlindungan kerana telah dihalau oleh orang-orang kafir Makkah. Kalau stay kena pukul, kena tumbuk, kena sepak, kena terajang, kena pergi ke Habasyah. So cerita Nabi Ibrahim sangat sesuai dengan situasi para sahabat. Kenapa? Kita nak pergi negara orang, apa benda akan berlaku pada kita nanti? Nak makan apa, nak minum apa? Cerita Nabi Ibrahim dalam surah Maryam menunjukkan fawahabna, kami kurniakan rezeki yang lebih hebat kepada Ibrahim selepas dia berhijrah. Jadi ini kan motivasi kepada para sahabat. Okey, selesai. Bagaimana pula, kenapa cerita Nabi Ibrahim berdakwah panjang lebar kepada ayah hanya dalam surah Ibrahim dan tidak dalam surah lain? Yang tu mencabar. Mari saya kongsikan. Antara yang ditemui oleh para ulama kita, surah Maryam kalau dibaca daripada awal, dia cerita pasal zikru rahmati rabbika abdahu. Zikir, ingat rahmat pemeliharamu. Surah ini bercerita tentang tolong ingat rahmat Allah. Bila diberikan seseorang itu rahmat Allah, apa akan terjadi? This is surah Maryam yang menceritakan tentang kasihan belas Allah kepada hamba-hambanya. Nombor satu, kisah hamba yang Allah Ta'ala berikan belas kasihan adalah Zakaria. Nombor dua adalah Maryam. Jatuh nombor tiga, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Tetapi tiga kisah ini paling panjang lebar, kita boleh katakan paling dominan. So fokus kepada kisah-kisah dominan ini. Sejauh mana tiga kisah ini yang kita lihat ia tidak disusun Allah menurut kronologi kan? Kenapa kisah nombor tiga, kisah Nabi Ibrahim? Sepatutnya kalau nak menurut logik sejarawan, kisah Nabi Ibrahim dulu lah, baru kisah Zakaria, baru kisah Maryam, kan? Tetapi surah Maryam, kisah Zakaria dulu, baru kisah Maryam, and then kisah Nabi Ibrahim. Kenapa disusun begitu? Baca daripada awal. Allah Ta'ala ada tema. Ini bahasa mudah saya lah. Ada maqasid, ada maksad, waqsid. Nak jalan kena jelas apa benda tujuan surah ni turun. Maka Allah mengumumkan di awal-awal surah ini akan mengingatkan kamu, antara rahmat Allah yang paling besar adalah anak yang soleh. Ni surah ni punya antara tema. Saya tak nak sebut tema, antara tema, sebab para ulama menemui pelbagai tema. Para ulama tidak berani mengatakan inilah tema surah ini, tolong bersetuju dengan tema ini. No. Para ulama sangat merendah diri, mereka memahami, mereka nampak satu mutiara, ulama tu kemudian akan nampak mutiara yang lain. Antara mutiara yang ditemui daripada surah Maryam yang menyebabkan wanita-wanita seringkali membaca bila anak dalam kandungan, yang bagi saya bagus, kerana memang bersesuaian dengan tema surah ini. Di awal ayat yang kedua, ingat olehmu, antara bentuk rahmat Allah kepada hambanya adalah dikurniakan kepadanya anak. Sebab itu cerita nombor satu adalah cerita Nabi Zakaria dapat anak. Cerita nombor dua, Maryam dapat anak. Cerita nombor tiga, Nabi Ibrahim pun sebenarnya dia dapat anak.
Tetapi anak yang soleh ini, apa sifatnya? Bagaimana ucapannya? Maka anda akan mendapati dalam cerita Nabi Zakaria, Allah bukan sekadar mengumumkan dia dapat anak, Allah sifatkan Yahya. Rahmat Allah kepada anda bukan sekadar anda dapat anak. Rahmat Allah yang sebenar, kalau seseorang diberikan Allah rahmat, memang cerita surah Maryam, rahmat Allah adalah keajaiban. Zakaria memperolehi Yahya dalam keadaan umur yang sudah lanjut, isteri mandul dan tidak melakukan hubungan. Maryam memperolehi anak tanpa disentuh lelaki. Jadi anda akan dapat melihat rahmat Allah dalam surah Maryam adalah sangat ajaib. Tetapi ibrah kisah ini adalah antara rahmat Allah kepada saya adalah bila Allah kurniakan kepada saya anak yang bukan setakat anak, tapi anak yang saleh. Disokong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang terputus amalannya melainkan 3. Antaranya apa? Nabi tak sebut anak, Nabi sebut waladun saleh, anak yang saleh. Surah Maryam mendefinisikan apa makna saleh. Jadi Allah Ta'ala sebut wahananan. Antara sifat anak Nabi Zakaria, yakni Yahya, adalah Allahumma salli ala Muhammad, muka surat 305. Quran 305. Mudah kan kalau boleh sebut muka surat kan? 305. Okey. Wa atainahul hukma sabiyya. Ya, semua orang boleh dapat anak, tetapi tanda Allah berikan rahmat kepadanya anak sejak daripada sabi. Anak sejak daripada zaman kanak-kanak sudah menjadi orang yang berhikmah. Dalam konteks ini menjadi nabi. Umur kanak-kanak dah jadi nabi. Dalam konteks hari ini, anak itu sangat cinta kepada ulama dan ilmu agama. Itu tanda rahmat Allah sedang berlaku. Anak sangat cintakan ilmu agama. Anak bercita-cita untuk jadi, bukan nabi lah, anak bercita-cita untuk jadi ulama yang mendidik manusia dengan agama. Jadi kalau setakat dapat anak, berapa banyak surah turun nak kata anak adalah ujian dan fitnah. Tetapi tahniah kalau anda mendapat anak yang mana dikurniakan Allah hikmah pada waktu kanak-kanak sudah mencintai ilmu dan agamawan. Ya? Itu tanda rahmat Allah sedang berlaku berdasarkan kisah Nabi Zakaria. Kita ambil pula kisah Maryam. Anda akan mendapati anak Maryam yang tidak lain tidak bukan Isa. Bagaimana pula ciri anak saleh dalam kisah Isa, anak kepada Maryam? Isa telah berkata, dan ucapan Isa itu adalah ucapan yang menunjukkan seorang bayi mempertahankan kesucian Allah, mengelakkan daripada sebarang kekurangan-kekurangan, disandarkan kepada Allah, and then baru membela bondanya daripada fitnah yang telah dilontarkan kepadanya. Ini ciri anak yang saleh. Dia buka mulut untuk membela kesucian Allah Subhanahu wa taala daripada tuhmahan orang-orang kafir. Pendek kata, anak yang mentasbihkan Allah sejak daripada bayi. Memang itu bukan anak kita lah, tetapi nak katanya anak tu buka mulut. Cerita Nabi Yahya, Allah tak bawa cerita dia buka mulut. Allah hanya memaparkan dengan naratif Yahya sejak daripada kecil adalah Nabi. Tetapi ada yang lebih hebat. Bukan masa kanak-kanak jadi Nabi, masa bayi dah buka mulut bercakap pasal agama. Ya, memang ini cerita mukjizat dan dia ada sebab. Tetapi ibrahnya adalah anak buka mulut bercakap tentang jangan anggap saya anak Tuhan, saya hamba Allah.
kita dikurniakan kitab sebagai petunjuk untuk mengenal Allah. Bla 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 bla, yang bermaksud anak sedang bercakap tentang agama. Lihat pula kisah Nabi Ibrahim. Dia seorang anak. Dan waktu itu dia seorang remaja atau barangkali kanak-kanak yang juga buka mulut menyampaikan agama. Kesimpulannya tuan-tuan, kita dapati memang patut cerita Nabi Ibrahim buka mulut sebagai seorang anak menghuraikan agama dalam surah Maryam. Karena surah ini berbicara tentang antara rahmat Allah adalah kamu dikurniakan anak yang saleh. Apa makna anak yang saleh? Anak yang buka mulut menyelamatkan manusia dengan agama. Sebab itu jatuh nombor 2 dalam hadis Nabi itu ilmu yang bermanfaat. Boleh menyelamatkan daripada azab dalam alam barzakh. Kan? Anak soleh, ilmu bermanfaat dan sedekah jariah. Jadi itu antara yang ada di dalam surah Maryam. Kita cuba bergerak kepada suratul An'am. Okay, dalam suratul An'am, tuan pun akan dapati, sebab tu siapa yang miss bulan lepas, dia akan ada masalah dalam siri kedua ni. Dalam surah Al-An'am ada cerita yang tak ada dalam surah-surah lain, iaitulah orang-orang kafir menyembah berhala. Sebab apa? Cerita Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum yang menyembah berhala itu banyak ya di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berkata, apakah sebab kamu menyembah hadhihi tamathil, berhala-berhala ini? Itu banyak dalam Quran. Tetapi punca depa sembah berhala iaitulah kerana takjub, kagum dengan cahaya, kuasa cahaya di angkasa lepas, anggapan cahaya yang menyinari di siang hari, cahaya yang menyinari di malam hari adalah Tuhan, Dewa, yang mesti diucapkan kepadanya terima kasih kerana melindungi, memberi manfaat dan mudarat. Maka bagi mengingati, dibuat berhala. Cerita itu suratul An'am sahaja. Punca depa sembah berhala kerana kepercayaan kepada kuasa cahaya di langit sana, iaitulah bintang, planet, barangkali Venus menurut kajian sejarah. Jatuh nombor 2 yang mereka sembah dan mereka buat berhala bagi mewakili bulan purnama. Dan yang ketiga adalah matahari. Ini 3 objek yang mereka anggap sebagai dewa. Penduduk kaum Nabi Ibrahim, kerana melihat objek-objek ini, mereka menganggap mereka ini ada kuasa. Mereka sebenarnya bernyawa. Mereka memberikan cahaya. Dan kita kena create berhala bagi mengingati mereka. Kita mengadu kepada mereka dengan mengadu kepada berhala. Kenapa cerita tu dalam suratul An'am? Susah tu nak jawab tu tuan-tuan. Maka inilah jawapannya. Bila kita baca suratul An'am, awal-awal muka surat 128, ya, 128. Ada Quran tak semua? Ada tak Quran? Kalau tak ada tak apa, saya bacakan. Ayat pertama tu dah bagi tahu maksud. Ayat pertama tu dah mengumumkan dia punya tujuan. Alhamdulillah, segala puji kepada segala kehebatan Allah dan terima kasih kepada Allah. Dialah yang sebenarnya yang menciptakan segala apa di langit dan di bumi. Dialah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi, dan dialah yang telah menciptakan segenap kegelapan dan cahaya. Keyword dia adalah cahaya. Keyword dia adalah kegelapan. Manusia mana tak takut dengan kegelapan? Tetapi bila ada cahaya, mereka boleh berjalan. Tuan-tuan suka kegelapan ke? Tengoklah IT, chapter 2 tak lama lagi. Tak ada orang suka kegelapan, sebab kegelapan tak ada cahaya menyebabkan anda tidak tahu bahaya yang nak datang. Anda tak tahu anda pijak apa. Bila ada cahaya, anda rasa tenang, anda boleh berjalan.
Lalu isu surah ini adalah objek ke atas kepala tu. Cahaya datang daripada atas sampai kepada penduduk bumi. That's why Allah sebut langit bumi kegelapan cahaya. Maka sesuailah cerita Nabi Ibrahim berbicara tentang, oh, kamu sembah planet ini, hadza rabbi, ini Tuhan saya kan? Baik, kita tengok. Tiba-tiba planet itu tenggelam. Bulan purnama pada satu malam. Nabi Ibrahim tanya, hadza rabbi, baik, kita tengok. Bulan sudah tidak lagi purnama. Akhirnya tiada bulan bersinar pada malam berkenaan. Matahari paling hebat sinarannya, tidak pernah menghilangkan diri. Okey, hadza rabbi, hadza akbar. Tetapi di akhirnya kemana dia menghilang di malam hari? Akhirnya kesimpulannya, apa yang kalian sembah sebenarnya sekejap ada, sekejap tiada. Bagaimana keadaan kalian bila dia tiada? Kepada siapa anda nak mengadu bila anda ada masalah sedangkan dia tiada? Sekejap ada, sekejap tiada. Sesungguhnya Tuhan saya adalah yang menciptakan ketiga-tiganya. So, kisah Nabi Ibrahim berbicara kepada kaumnya yang membabitkan makhluk-makhluk di angkasa lepas sesuai dalam suratul An'am. Sebab surah ini sedang berbicara tentang Allah pencipta sebenar cahaya, Allah pencipta sebenar kegelapan, Allah pencipta segala di langit, Allah pencipta segala di bumi. Ayat pertama memberikan jawapan kenapa kisah Nabi Ibrahim berdakwah dengan menggunakan objek-objek di angkasa lepas. Okey, kita cuba pergi dengan lebih jelas dengan sampel yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Suratul Anbiya. Surah 21, muka surat 322. 322. Okey, 322. Okey. Masih ingat Nabi Ibrahim ada cerita dalam Suratul Anbiya, iaitulah baginda memecahkan berhala. Okey, cerita dia panjang, saya nak pilih dua isu sahaja. Baginda memecahkan berhala dan keyword pentingnya adalah juzaza. Ayat 51. Bukan. Ayat 57. 57. Juzaza. Kita ambil satu contoh perkataan, iaitulah terjemahan kita hancur lebur. Baginda telah musnahkan semua berhala-berhala yang ada sampai jadi lebur. Maknanya bukan setakat pecah dua, bukan setakat retak. Dia yang dah retak tu dah pecah-pecahkan lagi. Okey. Yang tu kita faham. Yang kedua, keyword dia juga adalah kabira. Dia telah tinggalkan yang paling besar, tidak diusik langsung. Okey. Ini suratul Anbiya. Lalu kita tanya soalan. Kenapa perlu sampai diperincikan hasil Nabi Ibrahim pecahkan berhala, iaitulah ia bukan setakat pecah, ia menjadi lebur, debu. Kenapa sampai ke tahap itu ya? Dan kenapa dalam suratul Anbiya? Lebih menarik lagi bila kita bandingkan dengan satu lagi surah, namanya suratul As-Saffat, surah yang ke-37 ya. Dalam suratul As-Saffat cerita yang sama. Cerita yang sama. Nabi Ibrahim pecahkan berhala. Tapi tak ada pula pecahkan berhala sampai lebur. Yang difokuskan bukan berhala tu atas tanah. Keadaan berhala berkenaan atas tanah jadi debu, itu fokus suratul Anbiya. Tetapi bila anda zoom in suratul As-Saffat, anda mendapati cerita di tempat yang sama, tetapi kamera dia lain. Bukan ke tanah. Kamera suratul As-Saffat pergi pada tangan kanan Nabi Ibrahim. Dia pecahkan berhala dengan tangan kanan. Suratul As-Saffat ayat 93. Cari sendirilah. Jangan cari sekarang, sekejap lagi tak boleh fokus. Dengar je lah dulu. Okey? Jadi nampak tak? Kamera dia lain. Okey, kamera suratul Anbiya dekat mana?
Apa jadi pada berhala tu atas tanah? Juzada. Kamera surah Safat fokus pada tangan. Tangan kanan, dia pecahkan dengan tangan kanan. Kenapa perlu diperincikan begitu? Menggunakan tangan kanan. Ya, dari satu sudut, rupa-rupanya yang menyebabkan pecah sampai jadi lebur tu sebab dia guna tangan kanan. Yang bermakna kekuatan paling maksimum patutlah lebur. Tetapi advance lagi, soalan yang lebih advance adalah kenapa yang tu suratul Anbiya, yang ni suratul Safat? Yang ni lagi advance. Memang boleh jadi gila lah tuan-tuan bila kita kaji dan kaji dan kaji, lalu kita tak tahu nak cakap apa kepada Quran ini. Okey. Yang kedua, isu dalam suratul Safat, dalam suratul Anbiya adalah Nabi meninggalkan yang paling besar. Yang mana meninggalkan berhala yang paling besar tak ada dalam suratul Safat. Dalam suratul Safat baginda pecahkan dengan tangan kanan dan tidak jadi isu besar. Tak ada kamera zoom in dalam suratul Safat kepada berhala yang paling besar disangkut kapak di lehernya. Tak ada. Tetapi yang menariknya suratul Safat, dia sedang merakam ke sesuatu yang tak ada dalam suratul Anbiya, iaitulah sebelum Nabi pecahkan dengan tangan kanan setiap berhala-berhala berkenaan, Nabi Ibrahim tanya berhala-berhala tu, bapa dia mau tak makan? Kenapa tak makan? Makanan-makanan yang dah disediakan ni, Kenapa tak cakap? Kenapa dia bercakap dengan berhala dalam suratul Safat? Anda pecahkan dengan tangan kanan dalam suratul Safat. Apa jadi sampai debu suratul Anbiya? Dan ditinggalkan yang paling besar suratul Anbiya. Mari saya berikan antara penemuan para ulama. Kita kena baca daripada awal. Baca daripada awal suratul Anbiya, baca daripada awal suratul Safat, baru faham. Setiap ayat dia takkan terpisah ataupun menyeleweng. Allah Ta'ala subhanallah bila berucap namanya kalam. Sentiasa seperti bangunan yang ada asas dibina dengan asas. Takkan ada binaan lari daripada asas, kerana binaan tanpa asas rapuh dan roboh, dan itu bukan ciri kalam Allah. Ini disebut sebagai fasahah, ya, ciri Quran punya ucapan, ya. Okey, rupa-rupanya suratul Anbiya muka surat 322. Baca daripada awal. We get the point. Antara keyword penting surah ini adalah ayat yang ke-2. Ayat 1, ayat 2 lah yang menceritakan telah dekat kepada manusia hari hisab, sedangkan mereka lalai dan berpaling. Ayat 2, tidak datang kepada mereka melainkan peringatan demi peringatan dari Tuhan mereka. Dan setiap peringatan itu adalah peringatan yang baru. Yang baru. Kalau anda faham ahsanat tafsirah tadi, anda akan fahamlah apa maksud. Dari hari ke hari, para anbiya menyampaikan something new, supaya tidak membosankan. Muhdatsin illa istama'uhu. Mereka dengar, wahum yal'abun, tapi main, buat tak tahu, tidak ambil endak. Siapa ni? Para rasul yang datang dengan zikr. Kesimpulannya, suratul Anbiya adalah surah yang menerangkan tentang nabi-nabi yang diutuskan untuk memberi peringatan. Dan nabi-nabi ini bila diutuskan kerana kaum sangat lalai, Allah sentiasa memberikan kepada mereka kelebihan untuk bercakap sesuatu yang tidak pernah membosankan. Muhdatsin antara keyword penting. Muhdatsin, iaitulah sentiasa para nabi mencari cara baru. Kalau siang tak selesa, ambil kecek waktu malam. Kalau ramai sangat datang waktu malam, ambil pilih waktu siang nanti. Kalau tak sesuai saya bercakap di pasar, saya minta izin ketuk pintu rumah anda. Mungkin privasi anda lebih selesa. Jadi Nabi akan mencari pelbagai kaedah baru, dan Allah ilhamkan, Allah wahyukan sentiasa ayat-ayat baru. Poin dia adalah para Nabi bila bercakap, mereka diberikan Allah kekuatan fatana. Bukan setakat siddiq, fatana, bijaksana.
Allah bekalkan kepada mereka hujah yang mana orang yang mendengar dengan baik dan bukan main-main, bukan yal'abun seperti ayat 2, dia pasti akan kata, ini sesuatu yang saya tidak pernah dengar sebelum ini. Itu ciri baru, muhdath. Saya tidak pernah dengar sebelum ini. Subhanallah. Dia tertarik dengan ucapan berkenaan dan barangkali beriman. Nah, sekarang apa kaitan cerita Nabi Ibrahim yang pecahkan berhala sampai jadi debu? Penting jadi debu, dan penting juga berhala paling besar dikekalkan. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu, Nabi-Nabi bila berdakwah berdasarkan ayat 2 tadi, kita faham satu perkara, mereka tidak pernah membosankan. Mereka sentiasa ada kaedah baru, mereka ada sentiasa surah baru, mereka sentiasa ada idea baru yang mesti didengar. Jadi kalau anda susah nak faham ayat 2, antara cerita yang menjelaskan adalah Nabi Ibrahim. Iaitulah Nabi Ibrahim bila gagal cara khutbah, bila gagal cara ceramah, muhdath adalah dengan cara lain. Cara apa? Pecahkan berhala. Pecahkan berhala adalah kaedah dakwah, bukan melepaskan kemarahan. Nabi Ibrahim memecahkan berhala bukan melepaskan kemarahan, tetapi strategi dakwah. Faham begitu? Supaya kita tak buat apa yang ISIS buat. Ia kaedah dakwah pada waktu itu. Kenapa? Kenapa kaedah dakwah? Sebab diorang duk sembah berhala ni. Aku duk cakap lama dah, diorang buat-buat tak faham. Yal'abun, main PS4, main WhatsApp, main FB. Bila Quran dibacakan, main. Aku kena buat sesuatu yang boleh menarik perhatian. Jadi dia kena buat berhala-berhala ni. Masa mereka pergi hari raya tu, mereka balik, mereka terkejut dengan keadaan nasib Tuhan-Tuhan mereka. Bukan setakat pecah, tapi debu. Apa tafsiran netizen waktu tu? Bila mereka melihat Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sumber perlindungan kepada diri mereka, sekarang bukan setakat telah dipecahkan, bahkan telah juzazan. Anda ada nampak tak kebijaksanaan Nabi Ibrahim bila dihadapkan ke muka Namrud, bila dibawa kepada Namrud? Seolah-olah baginda membawa debu-debu tu, juzazan tadi, atas tangan dia, dan melepaskan ke atas tanah, lalu berkata, Tuhan, sumber perlindungan, sambil membaling-baling debu berkenaan. Mereka kalian anggap sumber perlindungan, mereka sendiri tidak boleh melindungi diri mereka sendiri ketika saya menyerangnya. Dan saya serang sampai jadi debu, maknanya memang tak ada sebarang bantuan langsung. Saya melakukan kalau bahasa negatif dia, sepuas hati saya lah. Maknanya anda mempunyai masa yang lama. Kalau setakat retak, pecah, ini menunjukkan anda tak banyak masa. Anda kena lari secepat mungkin, sebab kaum anda sudah dalam perjalanan pulang. Tetapi bila anda berjaya pecahkan setiap berhala, barangkali ada 360 berhala, anda pecahkan 359 tu sampai jadi debu. Ini menunjukkan memang sepanjang anda melakukannya, anda bukan sekadar mengambil masa yang lama, tiada apa-apa berlaku. Nothing happen. Dan you claim ini sumber perlindunganmu. Jadi dengan angkat debu tu, dia jadi hujah. Yang kedua, kalau kalian menuduh saya melakukannya, tanya yang paling besar. Barangkali kerana dia fed up dengan wujudnya sekutu-sekutu ini, dia marah. Sepatutnya rujuk pada dia seorang sahaja, tetapi kalian mengada-ngadakan sekutu-sekutu kepada dia. Lalu tanya dia, barangkali dia melakukannya. Satu lagi episod muhdath. Kita duk anggap dia melindungi kita. Cuba tanya, sebenarnya Nabi Ibrahim berdasarkan uslub Quran, dia suruh tanya yang debu ni. Iaitulah pada ayat mana? Suratul Anbiya 51 starting 57. Terima kasih banyak Ustazah. 57. Okey.
Bukan 63. Apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum. Bulatkan perkataan hum yang merujuk kepada yang jadi debu. Ni tanya ni mangsa, ini victim kepada dia, jahat dia tu. Ni tanya dia orang, tanya dalam keadaan dia jadi debu. Tanya apa ya? Seperti tanya mayat yang dah jadi debu. Jadi nampak tak kesesuaian setiap kalimah bagi menerangkan makna di pembukaan surah. Karena pembukaan surah adalah pengumuman tujuan. Gitu. Apa pula surah As-Saffat, Ustaz? Tangan kanan dan bercakap-cakap. Surah As-Saffat, muka surat 446. Muka surat 446. Okay. Tak payah pergi jauh-jauh. Ambil ayat 1 je. Tetapi dirujuk tafsir yang betul. Was-saffati saffa. Allah bersumpah dengan makhluk yang berbaris-baris dengan teratur sekali, iaitulah para malaikat. Beratur bersaf-saf, para ulama tafsirkan sebagai tasbih, zikir, satu. Yang kedua, bersedia menerima arahan dan melaksanakan tanpa sebarang keraguan. Saya ulang. Was-saffati saffa bermakna tasbih, zikir, kerana ini suasana orang-orang yang berjamaah dalam solatnya. Tetapi juga berbaris ini juga bermakna ada imam memberikan arahan, makmum, ya bukan filem hantu tu, makmum menunggu perintah daripada komander, makmum menunggu perintah daripada Allah, lalu akan dilaksanakan tanpa sebarang keraguan. Anda bagi faham yang tu je dulu. Anda faham yang tu, anda sedang waqsid. Anda akan berjalan dalam surah ini dengan ala basiratin, dengan jelas anda nak ke mana. Surah ini akan menghuraikan komitmen melaksanakan perintah Allah. Setiap perintah Allah, para malaikat akan melakukannya dengan sesempurnanya. Ada orang bila bekerja, ada bekerja kerana menurut perintah. Saya datang sebab saya diarahkan datang. Dia datang. Tetapi ada orang, dia datang kerana dia ada sebab. Dia bekerja bukan kerana orang, dia bekerja kerana lillahi ta'ala. Dia tidak bekerja kerana sebab-sebab orang. Dia melakukan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala untuk ganjaran yang sangat besar di akhirat nanti. Kesimpulannya, surah ini bertemakan komitmen yang tidak berbelah bahagi. Orang baca Kompas saya memang sebut benda ni lah. Komitmen yang sempurna, tiada sebarang 99, memang 100% komitmen. Ia adalah sifat malaikat, tetapi surah ini tidak memaparkan cerita malaikat. Surah ini memaparkan cerita-cerita manusia yang hatinya seperti hati para malaikat. Tidak ada sebarang keraguan ketika melakukan sesuatu perintah. Maka, di mana duduknya tangan kanan sekarang? Tangan kanan bermakna melakukan sepenuh hati. Tangan kanan bermakna melakukan dengan sepenuh kekuatan. Kerana tangan kiri bolehlah dianggap sebagai kita tidak, bagi orang yang bukan kita lah ni, menggunakan tangan kanan bermakna melakukan sesuatu tugasan pada tahap yang paling dia mampu lakukan. Dan tuan-tuan, inilah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Allah menyebut tangan kanan bagi menunjukkan seperti apa yang disebut oleh saya tak ingat siapa mufassir berkenaan. Bila Allah umumkan menggunakan tangan kanan, ia seperti dia menggunakan seluruh tubuhnya untuk memecahkan berhala berkenaan. Dia menggunakan segenap kekuatan dan tidak berfikir untuk undur ke belakang. Dia benar-benar mahu menyempurnakan apa yang dia percaya sebagai perintah Allah untuk menyebabkan kaumnya berfikir. Okey? Satu, tangan kanan. Yang kedua, isunya adalah tadi dia bercakap. Kata Syed Qutb rahimahullah,
Dia berdialog dengan berhala ini kerana nak mentafsirkan makna ini sakim. Kaum dia tanya, kamu tak nak pergi ke hari raya tahunan ni? Apa jawapan Nabi Ibrahim? Saya sakit lah hari ni, minta maaf lah, saya tak boleh pergi lah. Okey, duduk kat rumah. Apa makna sakit bagi Nabi Ibrahim? Baginda menipukah? Baginda tidak menipu. Baginda menggunakan lafaz yang mustarak, lafaz yang boleh mengelirukan. Kaum anggap dia sakit fizikal. Sebenarnya aku sakit hati dengan tradisi kalian menyembah berhala. Okey, hati ni benda di dalam. Sakit tu dia boleh digambarkan dengan dialog. Syed Qutb kata, ucapan Nabi Ibrahim, kenapa kamu tak makan? Semua yang telah disediakan, satu persatu berhala sebelum dipecahkan dengan tangan kanan, dia tanya, kenapa tak cakap? Kalian adalah sumber sembahan kaum ini. Say something. Kata Syed Qutb, dialog ni menunjukkan kondisi kejiwaan dia. Hati dia yang salim. Sebab tu adakah jumpa qalbun salim dalam surah As-Saffat, iaitu kualiti hati Nabi Ibrahim. Salim artinya apa? Hati dia sejahtera daripada syirik, bahkan membenci syirik sampai ke akar umbi. Dia sangat tak senang dengan patung kayu batu ini, sampai Allah gambarkan hati orang yang bernama Nabi Ibrahim ini dengan dialog berkenaan. Supaya dengan dialog itu anda boleh nampak bukan sekadar orang yang memberikan komitmen dengan tangan kanan, tetapi bagaimana kualiti hatinya. Gitulah antara yang boleh saya kongsikan. Kalau tuan-tuan masih larat, kita akan sampai ke 10.30. Kalau tak larat, kita tamatkan sekarang. Kalau larat, saya nak lanjutkan lagi kepada yang ni saya rasa mudah sikit kot nak faham. Dalam suratul Baqarah, cerita Nabi Ibrahim muncul dalam 3 bentuk. Cerita Nabi Ibrahim muncul dalam 3 bentuk. Okey. Bentuk yang pertama adalah cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membina cerita Nabi Ibrahim dan Ismail membina tolonglah Kaabah. Itu cerita Nabi Ibrahim pertama anda akan jumpa dalam suratul Baqarah. Ayat berapa? 126 muka surat 19. Cerita nombor 2 anda akan jumpa dalam suratul Baqarah adalah Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Ibrahim menghadapi raja yang kafir. Ayat berapa tu? Jauh tuan-tuan, jauh tu. Ayat 258. Cuba fikir sejenak. Kalau masih ingat, saya bentang bulan lepas, mana dulu, mana kemudian, berdasarkan sirah Nabi Ibrahim, kronologi sejarawan punya approach. Jumpa Namrud dulu. Yang ni berlaku bila lama lepas tu. Yang ni umur belasan tahun, yang ni umur puluhan tahun, jarak entah-entah 40-50 tahun. Tiba-tiba Baqarah sebut yang ni dulu, baru yang ni. Mesti ada sebab. Sebab Quran bukan buku sejarah. Quran adalah kitab petunjuk yang ada isu yang mahu ditangani. Allah Maha mengetahui tentang setiap makhluk yang diciptakannya. Ada 114 isu. Ada 114 tema yang menyebabkan setiap surah itu berbeza-beza penekanan dan penegasan dia. Nombor 3 apa dia? Nombor 3 adalah cerita Nabi Ibrahim alaihi salam dengan 4 ekor burung. Iaitulah ayat 260 kan? Anda pasti tertanya-tanya, yang ni dengan ni dekat sangat. Betul tak? Yang ni dengan ni dekat sangat. Lepas tu kenapa ada benda kat tengah-tengah tu? Cerita lelaki mati 100 tahun. Dia macam filem tu ada iklan.
Iklankah cerita itu? Bukan. Dia bukan iklan. Dia susunan yang maha bijaksana. Okey, mari kita kongsi antara pendapat para ulama. Kalau anda nak faham kenapa disusun begini, anda kena faham suratul Baqarah menyentuh tentang apa dari awal hingga ke hujungnya berdasarkan permulaan surah. Perkara pertama yang disentuh oleh suratul Baqarah, okey, ulama kita simpulkan ada 3 poin penting. Suratul Baqarah menyentuh kesimpulan penting sebab dia surah paling panjang kan. Jadi kita tak boleh nak bataskan satu. Kita kena sebut 3 barangkali. Pertama sekali surah ni nak cerita tentang masalah pemimpin lama. Masalah pemimpin lama. Yang kedua adalah perlantikan pemimpin baru. Yang ketiga adalah persiapan pemimpin baru. Persiapan pemimpin baru dalam kurungan menghadapi musuh lama yang tak suka dengan perlantikan tu. Maknanya menghadapi musuh. Yalah, ketua kelas baru dilantik. Mantan ketua kelas buat geng dia untuk singkirkan. Musuh sentiasa ada. Okey, ini bahasa nak mudah faham ni, suratul Baqarah. Nombor 1, Bani Israel. Allah detailkan cerita Bani Israel. Allah mulakan dengan cerita Iblis sombong, and then cerita Bani Israel sombong kepada Nabi Musa, bla 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 bla. And then masuk juzuk 2, tukar kiblat, yang bermakna pengumuman perlantikan pemimpin baru manusia. Bukan lagi daripada tanah Syam, bukan lagi daripada Baitul Maqdis, tetapi daripada Kaabah, daripada Makkah, yang bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anda akan mendapati selepas Allah mengumumkan perlantikan berkenaan, Allah mula memperincikan rukun Islam. Bahkan bukan setakat rukun Islam, Allah memperincikan persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk Allah bantu umat Islam ke atas musuh-musuhnya. Dan antara perkara yang diberikan perincian persiapan pemimpin baru adalah, pertamanya anda akan dapati Allah menyebut jihad terlebih dahulu. Cerita Talut lawan Jalut. Ya, ini antara keyword penting, cerita Talut. Kerana ayat sebelumnya cerita pasal perintah berjihad. Sebab musuh nak serang ni, kena get ready ya. Nak berperang di medan tempur, kena ada kekuatan spiritual dulu. Sebab tu ada perintah solat, khusyuk dalam solat, wasta'inu bis sabri was salah. Kamu akan diuji, walanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Lepas Allah kukuhkan dalaman, Allah minta bersiap sedia untuk bina pagar kepada Madinah. Orang nak serang ni. Dan kemudian untuk berjihad anda memerlukan senjata, dan senjata bukan mudah diperolehi. Anda perlu kepada infak untuk membeli senjata. Anda perlu kepada infak supaya mudah kerajaan nak membina pertahanan dengan infak-infak berkenaan. Anda akan mendapati juzuk 3 sangat memfokuskan kepada infak, dan juzuk 2 menutup tirai dengan perintah-perintah jihad. Okey, bagi faham flow yang ni pula. Okey. Sekarang cerita Nabi Ibrahim membina Kaabah duduk kat mana? Cerita Nabi Ibrahim dan Ismail membina Kaabah duduk di mana? Duduknya adalah sebelum Allah umumkan tukar arah kiblat. Sebab apa? Sebab kiblat yang orang Islam akan menghadap Baitullah dibina oleh Nabi kamu, wahai orang Yahudi. Sebab apa masalah Yahudi di Madinah? Mereka tak boleh terima Nabi Muhammad. Dia bukan daripada keturunan Ishak, dia bukan keturunan Bani Israel. Kita tak boleh terima dia.
hasad, dengki menyebabkan Yahudi tak boleh terima Nabi Muhammad dan umat Islam sebagai pemimpin baru khalifah. Lalu Allah Ta'ala jelaskan, apa sebab kamu tak boleh terima Nabi Muhammad yang lahirnya di Makkah, sedangkan tempat Nabi Muhammad lahir ada kaitan juga dengan Nabi Ibrahim yang juga mengasaskan Masjidil Aqsa. Kamu berlagak kamu pewaris ajaran Nabi Ibrahim dan Muhammad tiada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Hello, Kaabah itu dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi sepatutnya kamu adik-beradik, tak ada masalah siapa pun yang dipilih, kerana semuanya asalnya daripada Nabi Ibrahim. So Allah Ta'ala mengumumkan tukar kiblat. Sebelum Allah umumkan tukar kiblat, Allah jelaskan siapa bina kiblat tu, supaya kamu sepatutnya tak ada masalah. Kalau kamu tak boleh terima Nabi Muhammad sebagai pemimpin baru, ini menandakan kamu tak boleh terima fakta Nabi Ibrahim telah membina Kaabah. Dan memang itu peperangan kamu. Dia akan padamkan fakta. So, duduknya di sini. Ibrahim alaihi salam berhadapan dengan raja yang kafir. Nabi Ibrahim kata, Tuhan saya menghidupkan dan mematikan. Yang bermakna kisah ini nak kata, tiada yang boleh mematikan saya kecuali Allah. Saya boleh berdiri di hadapan anda dan seluruh rejim anda. Kalau Allah tak kata kun fayakun kepada mati saya takkan boleh diapa-apakan. Dan terbukti Nabi Ibrahim tidak berjaya diapa-apakan oleh Namrud. Hatta dalam surah lain memang kita tahu baginda tidak boleh diapa-apakan meskipun dalam api kan. Tapi dalam suratul Baqarah, Namrud yang paling berkuasa. Kalau dalam surah lain, Al-Malak, menteri-menteri Namrud, siapa yang paling berkuasa? Menteri atau Namrud? Siapa yang paling boleh guna kuasa untuk membunuh? Memang Namrud dikatakan para ulama bila dia kata ana uhyi wa umit, dia telah membunuh salah seorang banduan. Soalan, kenapa tak bunuh Nabi Ibrahim lepas tu? Kenapa tak bunuh terus dan tak payah serah pada menteri untuk umban dalam api? Allah menegaskan hidup mati di tangan Allah. Kenapa takut? Kena ada kualiti Nabi Ibrahim. Wahai umat Islam yang akan berada di medan jihad, kalau Allah tak takdirkan kamu mati, kamu bertempurlah dalam beberapa peperangan pun kamu takkan mati. Kalau kamu lari daripada mati pun, kamu lari daripada medan jihad sekalipun, kalau Allah takdirkan mati, mati. Soalnya kamu nak pilih mati yang bagaimana? Yang paling mulia adalah mati di medan tempur. So cerita Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, dan Namrud tidak boleh mengapa-ngapakan dia sesuai dengan konteks ayat-ayat sebelum cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud, iaitu perintah jihad. Dan ada ayat kursi. Lepas tu sebelum cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud ini ada cerita Talut, yang menunjukkan walaupun anda sedikit 300 lebih berdepan dengan 1000, akhirnya Talut Allah berikan kemenangan. Dan dan lebih menarik lagi, Jalut tumbang dengan seorang kanak-kanak yang bernama Daud. Lalu soalan, siapa yang mematikan dan siapa yang menghidupkan? Logically, Daud kanak-kanak boleh mati di medan tempur kerana tiada pengalaman berperang. Jalut gagah perkasa dengan jumlah tentera yang ramai, dia boleh menang dalam peperangan. Ini logik. Tetapi siapa yang mematikan Jalut? Siapa yang menghidupkan Daud? Allah. Lalu datanglah cerita ini untuk menjelaskan lagi motivasi-motivasi untuk berada di medan jihad. Dan cerita Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung pula dikaitan dengan infak. Tak percaya? Ayat 261 cerita pasal apa? Ayat 261 cerita pasal infak. Kenapa? Apa kaitan infak bagi harta dengan Nabi Ibrahim tengok burung datang balik pada dia? Keyakinan pada hari kehidupan semula selepas kematian. Cerita Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung adalah cerita baginda melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah mendatangkan semula burung-burung berkenaan ke arahnya, sedangkan tadi telah dicincang lumat oleh Nabi Ibrahim, bahkan diletakkan di atas gunung yang tinggi. Kesimpulannya, cerita itu mengenai kehidupan semula selepas kematian. Allah Maha berkuasa untuk melakukannya. Burung-burung datang sa'yan, datang berjalan ke arah Nabi Ibrahim yang memanggil mereka. Perhatikan, burung-burung bukan datang terbang, burung-burung datang sa'yan.
datang berjalan dan yang memanggilnya adalah cuk 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 Nabi Ibrahim. Cuba fikirkan sejenak. Ini panorama apa sebenarnya? Ada pemanggilan, ada panggilan, semua datang berjalan ke arah zat berkenaan. Wa ilaihi turja'un. Itulah hari di mana anda akan memetik hasil daripada infak anda. Makin banyak anda infak, itulah hasil yang akan dipetik. Kesimpulan dia, anda takkan bermotivasi nak infak banyak-banyak kalau anda tak yakin pada hari akhirat, hari memetik hasil. Kan cantik susunan tu. Gitulah lebih kurangnya. Makin pening. Alhamdulillah, kalau makin pening, tak apa. 12 hari lagi merdeka dia. Okey, kita dah 10.30. Saya pun memang cantik. Plan pun sampai 5 surah saja. Itu sahaja saya rasa. Saya buka pada soalan. Saya bagi satu contoh lagi. Cerita Nabi Ibrahim didatangi para malaikat. Rumah dia didatangi para malaikat dalam rupa paras manusia. Rupa paras manusia. Dalam Quran ada 4 surah, kita ambil 3 sahaja. Babak sama je tuan-tuan. Malaikat datang, rupa paras manusia, ketuk pintu, Assalamualaikum, dan mengumumkan apa dia? Sebelum dia orang umumkan, Nabi Ibrahim sediakan makanan. Sarah sediakan makanan, dan peliknya tetamu-tetamu ini tak jamah makanan. Maka Nabi Ibrahim mula takut. Akhirnya tetamu-tetamu ini menjelaskan tujuan kami datang. Pertama sekali, kami malaikat. Sebenarnya kami datang dalam rupa manusia supaya kamu tak takut dan kecut perut pengsan. Jadi kami datang dengan 2 berita, berita sukacita dan berita dukacita. Berita sukacitanya adalah tahniah, kamu dikurniakan Ishak, anak yang berilmu dan menjadi nabi. Yang kedua, kami sebenarnya dalam perjalanan menuju kepada kaum Sadam, kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim bertanya, masih bolehkah diberikan peluang kepada Nabi Lut? Ia adalah keputusan Allah. Itulah lebih kurang babak dalam 3 surah, iaitulah Hud, Al-Hijr, Az-Zariyat. Okey, menariknya, kenapa dalam surah Hud, dalam surah Hud, malaikat umum tanya, kamu memperolehi anak, namanya Ishak. Malaikat declare nama, dan bukan setakat nama anak tu Ishak, siap declare Ishak dapat Yakub. Dia bukan setakat umumkan sesuatu yang mengejutkan, isteri dia mengandung, yang logically macam mana ia berlaku. Dia siap mengumumkan nama, dan nama anak kepada anaknya, iaitu cucu. Sedangkan Az-Zariyat dan Al-Hijr tak sebut nama. Kenapa? Sebut nama jadi isu besar dalam surah Hud. Baca daripada awal, muka surat 221. Sekurang-kurangnya keyword penting yang kita boleh hashtagkan malam ni adalah baca dari awal. Baca dari awal. Saya kira itulah kesimpulan dia. Lalu kita jadi orang yang terarah, orang yang bermaksud, orang yang baca Quran dengan maksud. Gitu. 221 adalah muka surat pertama lah. 221. Okey je lah. Bulatkan perkataan uhkimat. Apa maksud uhkimat? Okey, ada banyak tafsiran, tapi bagi saya jelaskan maksud uhkimat dengan cerita yang pertama sekali muncul dalam surah ni, cerita Nabi Nuh. And then baru cerita Nabi yang saya nak kita beri perhatian, cerita Nabi Ibrahim tadi. Isunya satu je, kenapa disebut nama? Itu je isu dia. Tapi betullah kalau kita didik anak kita baca Quran kan, bagi dia guna lidi tu ke untuk tunjuk bila dia baca. Dia baca. Jangan tak tunjuk, kena tunjuk. Ambil lidi, tunjuk. Ambil pensel ke tunjuk. Jangan didik anak baca gitu je. Sebab apa? Ini pesan Maulana Asri dekat saya. Setiap perkataan
ada maksud. Anak-anak kena diajar menghargai setiap perkataan, walaupun dia tak faham pun, tapi dia kena mula diajar. Setiap ayat yang dia baca tu sebenarnya ada tujuan dan ada hikmah. Mudah-mudahan satu hari nanti kamu akan tahu kenapa kat situ sebut nama, sedangkan dalam tempat lain tidak disebut nama, hanya disebut ghulamun alim. Kanak-kanak yang akan menjadi ilmuwan besar di masa mendatang. Dia jadi ilmuwan pada waktu kanak-kanak lagi. So, didik anak untuk menghargai setiap perkataan Quran dengan telunjuk tu. Yelah, sekarang dia baca, dia tak faham apa. Tetapi nak bila mula lagi melentur buluh, biarlah dari rebungnya. At least anak-anak kita ni sudah faham. Oh, mama nak cakap setiap perkataan tu penting. Dengan saya kena tunjuk. Compare daripada saya baca macam tu je. Okey. Wah, kimat. Apa yang berlaku dalam cerita Nabi Nuh yang tak ada di dalam surah yang lain? Allah Ta'ala beritahu sepatah sahaja kepada Nabi Nuh, stop dakwah. Stop. Tuan-tuan tahu tak, dalam Quran ada banyak cerita Nabi Nuh, tapi hanya dalam surah Hud Allah perintahkan berhenti. Dan Allah perintahkan bina bahtera. Faham ya elok? Kalau anda duduk kat tempat Nabi Nuh 950 tahun, tiba-tiba Allah kata berhenti, dah tak ada yang akan beriman. Alangkah baik kalau mention lebih awal, kan? Sebab 950 bukan tempoh yang sekejap. Allah Ta'ala kata tidak akan ada lagi yang beriman. Stop. I wonder kalau disebut lebih awal, kan? Sebab sepanjang 950 tu yang beriman pun boleh dibilang dengan jari. Dan tantah mereka adalah generasi yang awal-awal tu je. Tapi kenapa baru sekarang? Okey, so Allah memerintahkan Nabi Nuh berhenti berdakwah kerana tidak ada lagi yang akan beriman. Okey, jelas. Dan bina bahtera. Satu ayat sahaja yang menjelaskan apa dia? Something will happen in the future. Ia bukan sekadar memang dah takkan ada orang beriman, yang setakat beriman itu saja akan beriman. Sekarang fokus kepada yang beriman. Jangan lagi ada cita-cita untuk menambah jumlahnya. Fokus pada orang beriman dengan bina bahtera. Tolong carikan ayat itu. Ya, 36. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumik illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Dua ayat yang menceritakan tentang something will happen in the future dalam hanya dua ayat. Berdasarkan dua ayat ini, anda cuba teka. Berdasarkan ayat ni, jangan berdasarkan pengetahuan anda tentang cerita Nabi Nuh. Berdasarkan dua ayat ini, kita ambil terlebih dahulu ayat 36. Ayat 36 menunjukkan pada masa mendatang sudah tiada lagi yang akan masuk Islam. Betul? Ini cerita akan datang ke cerita sekarang? Akan datang. Ayat ini menunjukkan lan. Tak ada. Kamu memang takkan tahu, Allah tahu masa depan. Memang tak akan ada. Satu. So kalau kamu dakwah pun Allah dah declare memang tak akan ada. Memang sia-sia. Yang kedua, maka yang dah beriman, apa perlu dibuat? Kalau kamu sudah tidak membenarkan saya touch yang tak beriman, maka sekarang apa pula cerita yang dah beriman ni? Adakah dia akan khianat? Adakah dia akan murtad? No. Bina bahtera. Itu ayat seterusnya. Okey, bila ayat kedua itu berbicara tentang bina bahtera, itu maknanya apa? Tengok ayat terakhir. Ayat 37. Mereka semua tenggelam. Siapa yang tenggelam? Yang tak ada dalam bahtera. Yang ni siapa? Yang tidak beriman. Maknanya apa? In the future, bukan setakat orang yang akan beriman tak ada, yang tak beriman akan dikenakan kepada mereka sesuatu yang menenggelamkan orang, banjir.
Dalam hanya 2 ayat saja Allah describe something yang akan berlaku di masa depan secara tepat. Ini nama uhkimat. Hanya dalam 2 ayat. Hanya dalam 1 kalimah contohnya. Allah memutuskan masa depan. Sebab kalau anda baca surah Hud, surah yang menyebabkan Nabi beruban, dia adalah cerita tentang ucapan-ucapan perpisahan para anbiya. Ada ramai Nabi tahu dalam surah ni. Kesemua ucapan itu didapati, tak apalah dia mau tak sedengar. Hamba nak wayak kali terakhir azab dalam perjalanan. Mana dia pun nak percaya, benda tak nampak depan mata. Tapi siapa yang beritahu Nabi-Nabi ni? Allah yang tahu masa depan. Allah yang tahu dengan tepat sekali tentang masa depan. So tema penting surah ni adalah Allah tahu dengan tepat exactly masa depan. Pertama, tak ada orang beriman. Yang kedua, hanya yang duduk dalam bahtera akan selamat. Nah, sekarang kaitkan dengan isu kita nak bincang tadi. Menyebut anak akan jadi ilmuwan besar dengan menyebut anak Ishak, lepas Ishak Yaqub, mana yang lebih menunjukkan fuyo tepat sekali apa yang berlaku di masa hadapan? Kalau dikatakan anda akan dapat anak yang jadi nabi, anda akan dapat anak yang menjadi ilmuwan besar pada masa akan datang, kadang ia seperti satu cita-cita yang juga ada pada orang lain, ada juga kepada nabi lain. Yang kita boleh katakan, biasalah tu, alhamdulillah barakah pada keluarga saya dapat anak yang jadi ulama, alhamdulillah. Tetapi bila diumumkan nama yang bermakna anda pun mesti nak ada nama, anda pun ada plan nak namakan cucu apa dia, tapi Allah in advance telah mengumumkan lebih awal, kok mana pun itulah nama yang kau akan pilih. Itu keputusan, maknanya dia pengumuman daripada masa depan. Nabi, anak sendiri pun tak keluar lagi, Allah mengumumkan cucu dan Allah mengumumkan nama. Maknanya tepat exactly individu berkenaan fulan bin fulan, nama apa Allah umumkan. Sebab tu dalam surah ini anda tak akan jumpa dalam surah lain Allah perincikan flow. Bukan Allah perincikan, Allah sebut bagaimana Nabi Nuh dapat bina bahtera. Tuan-tuan, cerita bahtera Nabi Nuh paling detail dalam surah ni, bukan dalam surah lain. Hatta surah Nuh tak ada babak dengan detail bina bahtera. Sebenarnya memang tak Allah detailkan bagaimana Nabi Nuh bina bahtera, tetapi ayat 37 bi'ayunina wa wahyina, ini bermakna Allah detailkan kepada Nabi Nuh ciri-ciri keselamatan bahtera ini sekian. Buat begini, pastikan kayu di sini, pastikan paku begini. Bagaimana nak hasilkan pokok, bagaimana nak hasilkan kayu, semuanya diperincikan Allah dengan ciri-ciri keselamatan daripada banjir besar. So semuanya ada hubungan dengan masa depan. Jadi ini ciri uhkimat. Nak katanya jatuh hukum. Antara makna uhkimat adalah Allah tahu hukum yang akan berlaku di hadapan, maka Allah umumkan di dalam Quran dengan tepat sekali dan ia tidak boleh dielakkan. Ia tidak boleh dielakkan. Ya, sebab itu kalau anda dapati kisah Nabi Ibrahim bukan sekadar pada isu nama anak, tetapi kalau anda perasan kisah Nabi Ibrahim dalam surah Hud adalah kisah di mana baginda yujadiluna, ayat 74. Betul ke kamu ditugaskan kepada kaum Nabi Lut? Ingat ya, perkataan yujadiluna adalah perkataan yang berat. Seolah-olah Nabi Ibrahim tidak boleh menerima kaum Saddam akan dimusnahkan. Boleh tak beri peluang kepada Nabi Lut untuk melanjutkan dakwah? Please. Barangkali akan ada yang beriman. Dan perhatikan Allah Ta'ala menggunakan perkataan halim pada ayat 75. Halim yang mana maksudnya para ulama tafsirkan adalah dia sangat belas kasihan kepada kaumnya. Dia tak suka untuk berlaku keburukan kepada kaumnya. Dia akan cuba sedaya upaya untuk menyelamatkan kaumnya selagi ada masa, selagi ada waktu. Tolong beri waktu. Tetapi malaikat kata apa?
pada ayat 76, a'rid an hada, jangan sembang benda ni. Sebab apa? Allah tahu masa depan. Apa dia? Kalau kaum Nabi Nuh sudah tidak ada yang beriman, sama hukumnya kepada mereka ni. Memang takkan ada yang beriman. Maknanya kalau kamu mahu Nabi Lut dipanjangkan masa, tak ada faedah. Sebab dalam pengetahuan Allah uhkimat, Allah sudah mengetahui lebih awal, lalu hukum telah dijatuhkan. Kalau dipanjangkan sampai 950 tahun, Nabi Lut dipanjangkan umur sampai 950 tahun pun jumlahnya sama dengan sebelum dia dipanjangkan umur. So tak ada faedah. Jadi subhanallah, itulah antara rahsia-rahsia Quran yang memeningkan kepala kita pada malam ini, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada masa-masa mendatang saya akan memilih topik yang baru-baru, muhdas, supaya tuan-tuan tidak lagi pening kepala dengan topik-topik berat seperti ini, ya. Sebab saya faham, ya, pada air muka anda nampak berat, ya, sedang menelan ubat yang pahit. Tapi mudah-mudahan dengan rakaman ini anda boleh ulang, anda boleh explore sendiri insya-Allah, dan kita bertemu lagi di masa mendatang. Salam kemerdekaan, salam al-hijrah daripada Tadabbur Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa